Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini kita akan membicarakan pula perkara berkaitan dengan pemikiran atheism dan agnostik, yang akan meliputi beberapa perkara. Yang pertama, pembuktian kewujudan Allah Ta'ala, perakuan kewujudan manusia wahyu, Quran dan sains, Darwinism dan sains versus inconsistent. Sebagai muqaddimah kepada perbincangan ini, Allah Ta'ala dan Tuhan itu secara umumnya merupakan perkara gaib. Apabila Allah Ta'ala dan Tuhan merupakan perkara yang gaib, dia menimbulkan perbalahan dalam kalangan manusia tentang definisi Tuhan, asal kewujudan Tuhan dan peranan Tuhan dalam kehidupan. Apabila manusia tidak dapat menunjukkan, membuktikan, bukan sekadar membukti, melihat Tuhan, maka timbullah isu-isu yang berbangkit, yang dibangkitkan oleh golongan atheism ini. Secara umumnya ada 4 persepsi terhadap Tuhan. Yang pertama, mereka tak percaya kepada Tuhan, iaitu golongan atheism, golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Yang kedua, agnostik, golongan yang ragu kepada kewujudan Tuhan. Ini agnostik. Yang ketiga ialah golongan theism, yakni golongan yang mempercayai kewujudan Tuhan. Yang keempat ialah atheism, yang tidak peduli kewujudan Tuhan. Yang pertama, langsung tak percaya pada Tuhan. Atheist ni tak percaya kepada Tuhan. Mereka menolak Tuhan, tak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka bukan tak berapa percaya, tetapi mereka ragu. Nak kata ya pun tidak, nak kata tidak pun macam ya. Ini ragu. Tidaklah sebagai menolak atheism ini. Dan tetapi kalau percaya macam tak ada bukti. Ini agnostik, ragu tentang kewujudan Tuhan. Yang ketiga, theism, yakni golongan yang mempercayai Tuhan. Alhamdulillah, ini golongan yang beragama. Kita termasuk dalam golongan yang mempercayai kewujudan Tuhan. Malahan kita menganggap Allah Ta'ala itulah sebagai Tuhan. Dan yang keempat ialah kebanyakan orang, walaupun dia beragama, tetapi masalah mereka atheism, tidak mempedulikan kewujudan Tuhan. Tuhan ada pun tak apa, dan tak ada pun tak apa. Ini konsep atheism. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, golongan atheism ini tidak mempercayai Tuhan kerana bagi mereka alasan yang diberikan ialah lack of evidence, kerana kekurangan bukti. Kekurangan bukti. Kekurangan bukti ini bagi mereka, memanglah kau cakap Tuhan ada, tetapi apa bukti Tuhan itu ada? Bila kita bagi bukti, mereka tak percaya. Ini masalahnya. Mereka kata lack of evidence. Cumanya apakah jenis evidence yang mereka perlukan itu? Ini menjadi suatu perbezaan lah, tuan-tuan. Apakah bukti? Bagi kita cukup dengan bukti bila Allah Ta'ala menjadikan alam ini sebagai tanda adanya Allah, sebagai tanda adanya pencipta. Bagi mereka tak cukup. Ada pencipta, tapi siapakah dia? Manakah dia? Nak tengok. Ini dia punya masalah yang berlaku kepada golongan atheism ini. Jadi mereka ataupun mereka punya ulasan utamanya ataupun alasan penting kepada mereka ialah mereka tidak percaya kerana tidak ada evidence ataupun kekurangan evidence. Jadi mereka lebih mempercayai kepada sains. Sains ni yang mereka lebih percaya kerana bagi mereka sains ini menjelaskan semua perkara. Sains explain everything. Jadi bila semua perkara bagi mereka boleh dijelaskan menerusi sains, maka tak perlulah kepada Tuhan. Sedangkan bila kita bincang tentang sains ini, sebagaimana yang kita pernah sebut dalam siri yang lalu, sains ini dia punya skop sains ini pada perkara yang telah lalu. Allah Ta'ala ialah Tuhan sekarang,
yang telah lalu dan Tuhan yang akan datang. Jadi macam mana kita nak menggunakan metod sains untuk menjelaskan tentang Tuhan? Kerana sains ini menjelaskan perkara yang telah lalu dan dia pula sains ini menyentuh tentang aspek yang nampak dilihat oleh manusia. Yang tak nampak dilihat oleh manusia itu tak masuk dalam bidang sains. Kan? Sains ini menyentuh tentang aspek yang dilihat oleh manusia secara mata kasar ataupun yang boleh dikajilah oleh manusia. Tetapi roh kan tak dapat dilihat oleh manusia, tapi ada roh kan. Begitu juga Allah Taala tak dapat dilihat oleh manusia, tetapi perkara Tuhan ini ada. Inilah yang dipunya perbezaan bagaimana atheism melihat Tuhan, dan bila kita berdebat dengan dia, mereka insist nak tengok bukti tentang kewujudan Tuhan, dan bagi kita kalaulah Tuhan dah tunjukkan semua perkara, maka hilanglah dia punya hikmah kejadian manusia di atas muka bumi ini untuk tujuan ujian keyakinan dan keimanan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi golongan atheism ni biasanya mereka ni agresif kerana tak puas hati di atas sesuatu perkara yang mungkin telah menimpa dia lah. Ini biasanya golongan atheist ni dia agak agresif sikit, dan dia cuba menyalahkan dan cuba berdebat dengan orang Islam. Bukan sekadar orang Islam je tuan-tuan, kepada mana-mana orang yang beragama, Kristian ke apa ke, dia cuba berdebat dan membuktikan bahawa Tuhan itu tak ada. Level yang kedua tuan-tuan, agnostik. Agnostik ini kewujudan Tuhan tidak dapat diketahui. Bagi mereka Tuhan ni tak tahu macam mana dia kata, dan tidak boleh dibuktikan. Pula dah tak tahu, tak boleh dibuktikan. Jadi agnostik ni bermaksud without knowledge. Atheist ni ialah God doesn't exist. Ni atheist. Agnosticism ini, God exists cannot be proven ataupun unproven. Jadi ini masalah pembuktian ini. Sebab itu dalam salah satu daripada siri kita, iaitu siri yang ketiga, kita belajar tentang konsep Islam agama yang benar, dan sebelum ini kita bincang tentang konsep ketuhanan, bukti-bukti untuk menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan secara mata kasar, tetapi bukti yang difikirkan secara logik. Logiknya, bila ada orang mengetuk pintu, bererti ada yang mengetuknya. Bila dunia ini jadi, bererti ada penciptanya. Kan, takkanlah dunia ini jadi dengan sendiri dan kita mengatakan bahawa kan itu yang menciptakan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Taala mendatangkan kepada kita wahyu daripada rasul yang bagi tahu itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ada tiga golongan inilah theist, iaitu belief yang mempercayai Tuhan ni ada. Yang kedua atheist, yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Yang ketiga agnostik, yang ragu tentang Tuhan, dan bagi mereka tidak cukup bukti, dan tak percaya pun tak ada bukti, nak percaya pun tak ada cukup bukti. Ini golongan yang ragu-ragu kepada agama. Jadi, dan yang terakhir ialah golongan yang kita sebut atheism. Atheism ini kewujudan Tuhan ataupun tak wujud tidak memberi apa-apa erti dalam hidup. Ini banyaklah tuan-tuan. Orang Islam juga begini, ramai yang begini. Nak kata Tuhan ada pun tak berapa nak nampak ada, nak kata tak ada pun ada juga. Ini masalah atheism ni. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ini banyak tuan-tuan. Golongan atheism dalam orang Islam ni lah. Maksudnya tidak menghiraukan masjid surau, tidak menghiraukan rumah ibadat kita lah, masjid dan sebagainya, aktiviti agama, kuliah dan sebagainya tidak dihiraukan. Yang ini menjadi sangat bermasalah kepada orang yang beragama. Tapi ada juga yang atheism ni yang tak beragama, langsung dia tak kisah langsung, ada juga begitu. Dan ada juga di kalangan kita orang Islam ni tidak kisah tentang masjid surau. Ini ada juga yang sedemikian.
Jadi golongan atheism ini basically mereka ni golongan yang terlalu rasional. Terlalu rasional. Salah ke terlalu rasional? Bukan salah terlalu rasional. Kita perlu rasional. Tetapi mengukur semua perkara secara rasional ini masalah. Mengukur semua perkara secara logik, ini masalah. Sebab ada perkara di atas muka bumi ini yang tak dapat nak dipikirkan secara logik akal. Dan mereka juga terlalu saintifik. Semua perkara diukur dengan sains, sedangkan ada perkara yang tak dapat nak diukur secara saintifik, kan? Roh tak dapat diukur secara saintifik, kan? Jadi macam mana, kan, bila mereka mengukur semua perkara ni tentang Tuhan, maka itulah timbul masalahnya. Rasional menggunakan logik pula, dalam berfikir tentang Tuhan ada dia punya kaedahnya, bukan berfikir secara sendiri, kan? Ada law of nature, law of sebagai contoh, kita bila sebut tentang Tuhan ini, nothing cannot create something, perkara yang tak ada tidak boleh mencipta ada, kan? Oleh kerana itu Tuhan tu mesti ada. Kalau tak ada, macam mana tak ada mencipta ada? Jadi mereka tak percaya, tak boleh berpegang dengan perkara ini. Mereka nak bukti, nak tengok dengan mata kepala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di atas muka bumi ini, Tuhan menjadikan kita sebagai ujian. Bila Allah Taala jadikan kita ni sebagai ujian, ada perkara yang Tuhan simpan dalam ilmunya. Sebagai contoh tuan-tuan tentang syurga neraka, kan? Allah Taala tak bagi kita tengok syurga neraka, tapi kita percaya menerusi khabar daripada Quran dan juga khabar daripada hadis Nabi. Tengok, kita tak tengok syurga, kita tak dapat tengok neraka, tapi kita percaya menerusi perkhabaran, kan? Kita percaya tentang Tuhan berdasarkan kepada apa yang disebut dalam Al-Quran, kan? Tetapi kalaulah Tuhan dah tunjukkan syurga kepada kita, neraka kepada kita nampak, kan, maka hilanglah dia punya hikmah pengutusan manusia, hikmah manusia dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kan? Dan kerana itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita logik, logik untuk manusia berfikir, untuk manusia berfikir supaya manusia memahami bahawa kewujudan di atas muka bumi ini merupakan satu kewujudan yang bersifat ujian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melihat manakah yang betul dalam ujian ini, manakah yang tidak, yang menafikan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, masalah dengan Tuhan inilah agnostik. Agnostik ini ialah mereka mempersoalkan benarkah Tuhan wujud. Dan mereka juga seperti mana atheism tadi juga rasional dan saintifik. Cuma mereka ni tidaklah seagresif atheism. Kemudian yang ketiga ialah theism, yakni ramai yang tidak berfikir lanjut tentang Tuhan dan menjadikan agama sambil lewa saja. Ini banyaklah tuan-tuan, yang kita lihat. Mereka ni tak adalah nak fikir tentang Tuhan, kan? Percaya Tuhan, tak fikir tentang tuntutan Tuhan, dan hanya beragama sambil lewa sahaja. Ini banyak. Atheism ni tak banyak, tetapi mereka ni agresif. Mereka tak banyak. Ada grup-grup WhatsApp, ada grup dalam Facebook, ada grup dalam media sosial yang lain lah, yang mereka bergerak di sana secara aktif, berbincang, dan mereka ada grup masing-masing. Cumanya mereka tidaklah seramai atheism, dan tidaklah seramai orang yang sambil lewa tentang agama, dan mereka yang terpedaya dengan atheism ini kerana mereka ni ada masalah, contohnya masalah psikologi, ada mungkin masalah apa tuan-tuan, mereka ni pernah ditindas, mereka pernah dizalimi, mereka pernah dirogol, mereka pernah berlaku sesuatu yang tak baik dalam diri mereka. Jadi bila berlaku sesuatu yang tak baik dalam diri mereka, mereka terfikir, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Tuhan tak tolong aku ke? Ini yang mereka fikirkan. Kerana mungkin ada masalah. Contohnya berlakunya peperangan. Contohnya berlakunya kerugian dalam perniagaan.
Contohnya berlaku dirogol masalahnya. Kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Jadi persoalan-persoalan ini timbul yang akhirnya mereka menafikan keadilan Allah Ta'ala. Ini yang banyak juga yang terkena virus atheism ini berpunca daripada tadilah kezaliman, pendasan, nasib yang tak baik, yang akhirnya mereka tak percaya kepada Tuhan dan hanyalah sebenarnya mereka berdendam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya ialah golongan yang atheism inilah golongan yang tidak mempedulikan tentang Tuhan. Kerana bagi atheism ni, kalau Tuhan ada, apa yang Tuhan boleh bagi? Ini golongan materialism, material, nak nampak. Kalau Tuhan ada, Tuhan boleh bagi apa? Tuhan boleh bagi duit, Tuhan boleh bagi rumah, Tuhan boleh bagi kenderaan. Kalau Tuhan ada sekalipun, ini masalahnya tuan-tuan. Kita dalam perbincangan tentang ilmu tauhid, kita beri ria untuk membuktikan Allah Ta'ala ni wujud. Kita buktikan dengan kejadian alam ni, dengan pembuktian sains, dengan macam-macam lah hujah dan bukti yang kita bagi. Mereka kata setengah satu dua perkataan, so what? Dia kata, kalau Tuhan ada, apa yang Tuhan boleh bagi ke aku? Bila aku ni miskin, apa Tuhan tolong? Bila aku ni susah, ada Tuhan tolong. Yang susah senang ni akulah, dia kata. Kan? Mereka tak nampak sumbangan Allah Ta'ala kepada diri mereka, kerana mereka ni susah. Memang susah, tetapi mereka mempersoalkan kalau Tuhan ada pun Tuhan boleh bagi apa, dan mereka melihat daripada perspektif materialistik sahaja. Jadi semua ni tuan-tuan, atheism ke, agnostik ke, atheism ke, menolak sebarang bentuk hukum agama ataupun apa-apa undang-undang berteraskan kepada agama. Mereka ni tak suka agama, membenci agama, menolak dan menentang agama. Ini sifat persamaan di antara golongan atheism, agnostik dan atheism ini. Mereka golongan atheism ini mempersoalkan kewujudan Tuhan kerana apa? Yang pertama, banyak perkara yang berlaku di atas muka bumi ini berlaku secara tak konsisten. Berlaku secara tak konsisten. Ada, kenapa aku yang miskin, dia kata. Kenapa aku yang susah? Aku dah buat ni, kenapa aku tak dapat? Kenapa itu? Kenapa dia? Dia banyak mempersoalkan tentang Tuhan. Kenapa ada perkara baik dan buruk? Kenapa ada orang masuk syurga dan ada orang masuk neraka? Kan? Kerana orang ni orang baik, tetapi kenapa dia masuk neraka? Orang ni orang jahat, akhirnya kenapa dia masuk syurga? Kan? Hanya kerana melakukan satu dua amalan saja. Mereka mempersoalkan perkara ini. Lalu mereka juga mempersoalkan, kalau kita ni dah tentu confirm masuk syurga, confirm masuk neraka, apa nak buat baik lagi? Kan? Ini semua bagi mereka, mereka kata ini semua bohong mereka. Sebab itu mereka menolak beriman kepada Tuhan, kerana mereka tidak mempercayai konsep qada dan qadar. Mereka tak mempercayai konsep qada dan qadar. Ni sangat penting, konsep qada dan qadar ni. Kan? Kita nampak percaya kepada perkara baik dan perkara buruk, kan? Untung baik, untung jahat. Tak lebih daripada itu tuan-tuan, dia mengajar untuk kita mempercayai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan dalam perkara yang baik dan perkara yang buruk, dan hikmahnya kenapa kita tak tahu nak kata apa. Kenapa kita dijadikan lelaki? Kita boleh jawab tak? Kenapa saya dijadikan lelaki? Ada perempuan dijadikan perempuan? Tak boleh nak jawab. Kan? Kenapa orang ni kahwin ada anak? Kenapa kahwin tak dapat anak? Kenapa begini? Kenapa begini? Banyak persoalan di atas muka bumi ni tuan-tuan, kita tak dapat nak jawab secara saintifik dan secara logik pun. Kenapa tempat panas? Kenapa di sini, kenapa di kawasan sana ada panas? Kenapa kita tak ada panas? Kenapa ni ada hujan? Kenapa tak ada hujan? Kenapa ni banjir? Kenapa ni tak ada banjir? Kenapa ni begini? Kenapa ni begini? Banyak perkara yang kita kalau nak fikir semua, nak cari jawapan semua, gila mungkin kita tuan-tuan. Sebab itu ada perkara yang kita menerima ketentuan dan qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita jadi happy, dan ada perkara yang mungkin kita tak suka, kita cubalah menerimanya di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berlakulah perkara tersebut secara
tak konsisten kepada diri kita. Contohnya mungkin kita ada menerima musibah dan sebagainya, kan, kita nak kata apa, kan. Jadi mungkinlah tuan-tuan, ada orang yang ditimpa musibah tu yang sangat berat. Saya tak nafikan mungkin ada orang yang ditimpa musibah sangat berat, yang akhirnya mungkin dia menyalahkan orang, menyalahkan pegawai sana, menyalahkan ketua kampung, menyalahkan hospital, akhirnya menyalahkan Tuhan disebabkan oleh musibah yang melanda dia. Mungkinlah dia begitu, tetapi kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menguji kita, tuan-tuan, dengan ujian yang mampu untuk kita tanggung, dan bukan ujian yang tak mampu untuk kita tanggung. Seterusnya, persoalan etis juga, tuan-tuan. Kenapa kita kena patuh pada perkara yang tak logik? Nak tunggu semua logik baru nak patuh, macam mana, kan? Kita kena belajarlah. Kita kena belajar. Cumanya logik di situ, logik ikut siapa, kan? Selama-lamanya mereka menolak perkara logik, kerana perkara logik itu mesti diukur mengikut akal mereka. Jenuhlah kita, kan? Jadi mereka patuh pada perkara yang hanya logik sahaja. Tuhan ni tak logik, takkan kita nak patuh pada Tuhan yang tak logik? Kenapa ada miskin, ada yang kaya, kan? Kenapa kita patuh Tuhan yang kita tak nampak, yang tak dibuktikan, yang tak nampak ada? Macam mana kita nak patuh, kan? Hanya ini antara persoalan-persoalan yang mereka bangkitkan. Dan kalaulah Tuhan tu benar-benar wujud, mengapa di atas muka bumi ini berlaku banyak kezaliman? Kan Tuhan tu yang baik, kan Tuhan tu adil, kan Tuhan tu maha mengetahui. Kenapa dia menzalimi hamba-Nya? Kenapa dia membunuh orang? Kenapa ni? Ini persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh atheist, dan akhirnya mereka meyakini bahawa ini tak ada Tuhan sebenarnya. Tuhan tak ada. Kerana kalau Tuhan ada, takkanlah Tuhan buat perkara-perkara yang menzalimi manusia di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan-persoalan ini dijawab dalam siri pembelajaran akidah Islam kita, dan kita meyakini di sebalik penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada hikmahnya yang tersendiri yang kita tak tahu. Kenapa dijadikan kaya, kenapa dijadikan miskin, ada yang kita dapat jawab dan ada yang kita tak dapat jawab. Yang kita dapat jawab, kita cuba jawab. Yang kita tak dapat nak jawab, kita kata ini diserahkan kepada Allah Ta'ala hikmahnya. Kenapa orang tu jadi kaya? Mana kita nak tahu? Kenapa orang tu jadi miskin? Mana kita nak jawab dia jadi miskin? Mungkin dia dah usaha, kan? Mungkin orang kaya tadi tak berapa usaha sangat pun, tapi dia alhamdulillah dia jadi kaya, kan? Ada orang yang miskin, kan? Kenapa dia ditimpa musibah? Wallahu alam. Ini semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan siri kali ini cuba memperkenalkan apa itu atheism, agnostik, atheism dan beberapa persoalan-persoalan yang berbangkit yang dikemukakan oleh kumpulan ini, yang dijawab dalam perbincangan tentang sifat Allah Taala dan juga tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.